yang telah pulang dengan Tuhan Yesus memanggil yang telah pulang. Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kami bersyukur pagi ini Tuhan membawa kami datang bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. 主，我们感谢你带领我们一同来到你的圣殿敬拜， Dan sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 让我们再次来读你的话，让我们默想你的话。 Kami sungguh membutuhkan tuntunan firman untuk kami menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. 主，我们面对这个世界的考验，我们实在需要你的话。 Karena kami menyadari tidak mungkin kami tidak menghadapi berbagai tantangan, berbagai isu, berbagai permasalahan di dunia ini. 因为我们不能脱离这些世界的挑战，让有许多的应用领导我们。 Kami mohon pencerahan firman-Mu pagi ini menolong kami memiliki wawasan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami pahami. 求你圣灵再次光照我们，让我们从你的话来学习，来怎样来面对它。 Berkati firman-Mu pagi ini ya Tuhan. 求你祝福你的话。 Dan tolong kedua hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman dalam dua bahasa dengan baik. 主啊，求你帮助你的两位仆人，无论讲的、翻译的，都可以清 Di 楚。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉告耶稣的名求， Amin. 阿门。 Saudara, sesungguhnya tema hari ini bukan tema yang mudah untuk dikhotbahkan. 今天的题目是不简单的， Lebih mudah untuk dibuat seminar atau ceramah dalam jangka waktu yang lebih lama. 应该是在这个讲座里面花更多的时间来讲解。 Karena LGBT itu berbicara lesbian, gay, biseksual, dan transgender. 因为 LGBT 就是女同性恋，或者是男性的同性恋，或者双性恋，都是变性的， Saudara, itu satu topik yang luas. 是一个非常广大的。 Satu topik yang bisa dilihat dari berbagai aspek. 因为从各不同的角度来看， Tetapi karena ini khotbah, maka kita cuma bisa melihat dari satu aspek. 但是因为今天是讲道，所以我们只能够从一个角度来看， Yaitu dari aspek perspektif firman Tuhan. 就是从圣经的角度来看。 Maka saya tidak berbicara dari aspek psikologi, 所以我不从心理学来讲， saya juga tidak berbicara dari aspek ilmu genetika, 或者我们也不从这个人性的这些讲座， tetapi dari aspek firman Tuhan. 但是从上帝的话。 Nah saudara, saya juga tidak akan membahas LGBT secara keseluruhan. 因为我们也不是把这个整个的同性恋讲绝， Maka saya fokus lebih khusus kepada isu mengenai homoseksualitas. 就是我们这样的很热门的这些同性恋来提去。 Paling tidak isu homoseksualitas itu mencakup 3 huruf pertama, yaitu lesbian, gay, dan biseksual. 因为这个同性恋就是包含这个女同性恋，或者是男同性恋，或者是双性恋。 Nah saudara, isu homoseksualitas adalah isu yang kontroversial. 因为这个题目同性恋是一个非常矛盾的， Ini isu yang memecah belah gereja karena perbedaan pandangan, ada yang pro, ada yang kontra. 做这件事情，很多教会分裂，就是因为他们有不同的看法。 Isu ini sudah cukup lama diperdebatkan. 因为面对这个问题，教会许多的争论。 Dan isu ini menjadi semakin hangat ketika beberapa negara misalnya seperti Amerika Serikat itu melegalkan, mensahkan pernikahan sesama jenis di tahun 2015. 这个同性恋变成这个很热门的话题，就是因为当这个美国的几个教会，他们已经巩固了，或者他们已经赞成合法的来祝福同性恋在教会的婚姻。 Jadi setelah isu homoseksualitas adalah isu yang besar, isu yang hangat. 因为这是一个非常热门的话题。 Tetapi hal yang mengejutkan adalah isu ini sesungguhnya tidak sangat banyak dan panjang lebar dibahas dalam Alkitab. 但是在圣经里面没有用长篇大论来谈论这件事情，同性恋的事情。 Di dalam hitungan saya hanya ada 5 ayat atau 5 perikop yang berkaitan dengan isu homoseksualitas. 因为我是算了，在圣经中大概有5处的经文来谈论这个同性恋。 Di perjanjian lama ada 2 ayat
yang berbicara mengenai homoseksualitas. 在旧约里面有2处的经文是提到这个同性恋， Dan 2 ayat itu ada di dalam hukum Taurat Musa. 这就是在这个摩西的律法当中。 Imamat 18 ayat 22 berkata begini, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. 利未记的18章第22节，不可与男人媾合，像与女人一样，这本是可憎恶的。 Yang kedua itu Imamat 20 ayat 13 berkata begini, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 利未记第20章第13节，就是好，人若与男人媾合，像与女人一样，他们2人行了可憎的事，终要把他们治死，罪要归到他们身上。 Nah saudara, ini 2 ayat dari hukum Taurat Musa. 这就是在摩西的律法当中拿出来的。 Dan jelas sekali 2 hukum ini menolak atau melihat homoseksualitas itu secara negatif. 从这个2处经文很清楚的拒绝这个同性恋， Oleh sebab itu agama Yahudi atau orang Yahudi itu negatif melihat homoseksualitas. 所以犹太人他们对这个同性恋的什么是反对的， Karena mereka mendasarkan pada 2 ayat itu di perjanjian lama. 因为他们是按照这2处经文讲解。 Lalu kita masuk ke perjanjian baru. 我们进入新约的时候， Nah saudara, di perjanjian baru 2 kali Paulus itu membuat daftar dosa atau daftar kejahatan atau daftar hal-hal yang tidak baik yang tidak diperkenan oleh Tuhan. 在保罗的书信里面，他就是列出许多的这个罪恶的状况，其中就是有同性恋是在罪恶当中。 Dan di dalam daftar itu disebutkan ada homoseksualitas. 就是里面有这个同性恋， Daftar itu pertama ada di 1 Korintus 6 ayat 10. 在这个从哥林多前书第6章第10节， Ayat 9 ayat 10. Dan kemudian di 1 Timotius 1 ayat yang ke-10. 以后就在提摩太前书第1章第10节。 Nah saudara, sayangnya Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan istilah yang mungkin tidak terlalu jelas. 在印尼文圣经或者是中文圣经也不太清楚来解释。 Mungkin juga ada beberapa terjemahan lain termasuk terjemahan Mandarin yang juga tidak eksplisit bicara itu. 在这个中文圣经里面也是不直接提到这个同性恋的名字。 Artinya begini saudara, di 1 Korintus 6 dan di 1 Timotius 1 itu Paulus sesungguhnya berbicara salah satu kejahatan atau salah satu dosa itu adalah homoseksualitas. 其实在这个哥林多前书6章或者是在提摩太前书的1章，就是保罗提到这里的罪性就是一个同性恋。 Tadi saya katakan sayangnya Alkitab terjemahan Indonesia itu menerjemahkan dengan istilah pemburit 我们中文是情难舍的， yang memiliki konotasi memang seseorang yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenisnya. 本来就是他就是跟同性的人发生性关系。 Nah, saudara, Alkitab terjemahan bahasa Inggris banyak yang sudah memakai istilah yang langsung eksplisit, inilah homoseksual. 在英文圣经里面，他们有的直接翻译成同性恋。 Jadi saudara, 1 Korintus 6 dan di 1 Timotius 1, Paulus membuat daftar berbagai dosa dan kejahatan dan termasuk di dalamnya adalah homoseksualitas. 所以保罗在这个书信里面，他列出许多的罪恶的行为，那其中就是有同性恋。 Nah, saudara, di dalam 2 daftar itu Paulus tidak sedang membahas sesuatu yang kontroversial seperti sekarang ini. 但是他没有提到像今天所很热门的讨论。 Paulus tidak sedang berdebat dengan orang yang tidak setuju dengan pandangan dia tentang homoseks. 因为保罗也是没有跟那些反对的人来做辩论， Paulus hanya mendaftarkan. 但是保罗把它列出来， Paulus hanya memasukkan. 保罗把这个罪性放在里面。 Sepertinya Paulus berasumsi bahwa pembacanya baik di Korintus maupun pembaca surat 1 Timotius setuju dengan dia mengenai isu homoseksualitas ini.
正如他是赞成说，哥林多的教会或者是对这个提摩太简书的人，都可以跟他同一样的看法。 Jadi di Perjanjian Lama ada 2 ayat dalam hukum Taurat Musa yang berbicara tentang homoseksualitas. 因为在旧约里面的2处圣经是提到这个同性恋， Di Perjanjian Baru ada 2 daftar tentang kejahatan dosa yang di dalamnya Paulus menyebutkan tentang homoseksualitas. 在新约里面许多的罪恶的这些列表里面，其中里面都有同性恋。 Ada 1 teks lagi, 还有一处经文， ada 1 perikop lagi yang lebih krusial, lebih penting, lebih signifikan. 就是更重要的， Karena lebih mendetail. 因为它比较更这个更细节。 Mari kita melihat Roma pasal 1. 我们来看一下罗马书第1章， Kita melihat Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 hingga yang ke-32. 我们从18节念到32节。 Roma pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 32. 我们从罗马书第1章18到32节。 Saudara, karena ini perikop yang panjang, saya hanya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. 单单用印尼文来念， Roma 1, 18 sampai 32. 罗马书1章18到32节。 Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, saudara, ini yang lebih eksplisit khususnya ayat 26 dan 27. jadi更特别的、更比较细节，特别是26跟27节， Nah, saudara, mari kita lihat perikop ini. 我们一同来看。 Nah, saudara, surat Roma itu surat yang sangat terkenal kan? Surat Roma surat yang sangat terkenal. 我们知道罗马书是非常著名的一本书， Dan ada satu pokok pembahasan yang sangat menonjol di surat ini, 特别在这个书信里面最突出的， yaitu berbicara mengenai kabar baik di dalam Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia. 就是一个好消息，耶稣来到我们当中来拯救。 Dan kabar baik itu istilah lain adalah Injil. 这个好消息就是福音。 Di surat Roma Paulus bicara Injil.
在这个罗马书，保罗提到福音的信息， Injil itu kabar baik Allah menyelamatkan manusia berdosa di dalam Yesus Kristus. 就是这个好消息，就是神借着耶稣基督来拯救人类， Saudara, itu salah satu inti surat Roma. 这就是罗马书的总题。 Dan Yesus yang datang menyelamatkan ini semua manusia baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. 因为耶稣来拯救的不单是犹太人，并且是非犹太人。 Maka Paulus ingin jemaat Roma mengerti good news ini, kabar baik ini. 所以保罗需要罗马教会的信徒明白这个道理。 Tetapi sebelum dia bicara kabar baik, good news ini, 当他还没有提到这个好消息的时候， dia bicara kabar buruk dulu, bad newsnya dulu. 他先把这个坏的消息讲出来， Yaitu bicara tentang keberdosaan manusia. 就是把人类所有的罪性把它列出来。 Jadi untuk memahami good news, perlu lebih dulu memahami bad newsnya. 所以当我们还没有了解这个好消息之前，我们要先明白这个坏消息。 Maka mulai Roma pasal 1 ayat 18 dan seterusnya yang tadi kita baca, Paulus bicara, ini loh kita manusia yang berdosa. 所以从这个罗马书第1章18节开始，保罗把列出这个我们人类所犯的罪。 Paulus memberikan diagnosanya keadaan manusia secara universal. 他就是把人类普世性的罪恶列表出来， Inilah keadaan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. 这就是人类我们这种犯罪堕落以后。 Maka di ayat 18 Paulus mengatakan begini, karena keberdosaan kita ini, maka Allah murka pada kita. 所以这里保罗说是原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上。 Jadi murka Allah itu dinyatakan karena apa? Karena kefasikan dan kelaliman manusia. 所以上帝的愤怒就是显明出来在这些不虔或者不义的人。 Jadi Allah murka itu ada dasarnya. 所以上帝愤怒它是有这个原因的， Bukan seenaknya murka. 不是随便的去愤怒。 Dia murka karena manusia itu fasik dan jahat. 因为人就是有不虔诚也有不忠义的。 Manusia nggak punya alasan mengatakan, oh saya nggak kenal Allah. 我们人类没有理由说我不认识神。 Maka Paulus berkata di ayat 19 dan 20, sesungguhnya kalian tuh kenal Allah, tahu adanya Allah. 其实你们在总社就20节，你们都人人都认识神。 Kalian melihat akan alam semesta karya ciptaan Allah ini, tidak mungkin kemudian tidak sadar, oh ada Allah nih. 当你看到这个世界这个从造天地以来，你们不能否认上帝的存在。 Jadi manusia nggak bisa berdalih bahwa oh kami atau saya tidak kenal Allah nih. 我们没有理由来推论不认识神。 Jadi manusia tidak bisa berdalih, oh seharusnya Tuhan tidak murka pada saya nih. 我们可能说我们神不能应该不向我愤怒吧。 Nah, setelah keberdosaan manusia itu digambarkan oleh Paulus sebagai satu tindakan, yaitu manusia nggak menghormati dia. 就是保罗说，人就是因为不虔诚来敬拜神， Tahu Allah, tahu sadar adanya Allah, tetapi tidak menghormati dia dan tidak berterima kasih kepada Allah. 因为你都知道上帝的存在，但是你不向他感恩，你也不向他敬拜。 Nah, setelah itu ringkasan Paulus mengenai keberdosaan manusia. 这就是保罗把所有的罪性把它总结起， Oleh sebab itu, pikiran mereka jadi sia-sia. 所以他们的思想变成无谓的， Hati mereka yang bodoh jadi gelap. 因为他们的心灵就变成昏暗了。 Mereka berpikir seolah-olah mereka bertindak dengan benar, dengan penuh hikmat, tetapi mereka bodoh, kata Paulus. 他们认为他们是有智慧的，其实神说他们是保罗说他们是已做的。 Dan yang klimaksnya adalah mereka bukan hanya tidak menghargai Allah, tidak berterima kasih kepadanya dan tidak menyembah dia, tetapi mereka menggantikan dengan penyembahan yang lain, yaitu penyembahan berhala. 所以保罗说，他们不再敬拜神，不将感恩从敬拜我们的神，但是他们却用偶像来代替他们所敬拜的。 Jadi Paulus katakan ini loh keberdosaan manusia. 这就是人类的罪恶， Bukan hanya nggak menghargai Allah, 不但不尊重神， bukan hanya nggak mau berterima kasih pada 不 Allah, 但不向神感恩， tetapi nggak mau menyembah dia, tapi sembah yang lain. 不敬拜他，反而敬拜偶像。 Dengan kata lain, keberdosaan manusia itu terletak dalam pemberontakannya kepada Allah. 反句话说，就是人类就背逆神， Nah, setelah itu ayat 18 sampai 23. 也就是从18到23节。 Mulai ayat 24, Paulus bicara apa sih tindakan-tindakan dosa manusia. 从24节开始，保罗更清楚把它列表出来。 Karena keberdosaan dan pemberontakan ini menghasilkan berbagai tindakan-tindakan dosa. 因为他们
背逆神，所以他们就做出了许多不好的行为。 Maka mulai 24 sampai 31 tadi dibacakan, saudara, itu daftar dosa dan kejahatan manusia. 所以从24节开始，把这个人类所犯的罪，把它一一列表出来。 Jadi berbagai kebobrokan itu punya akar yang sama. 因为所有的这些犯罪的作恶的话，都是有这个原因的。 Yaitu akarnya tidak mau mengakui Allah dan memberontak pada Allah. 他们的罪根就是因为他们不承认神，他们也不敬拜神。 Jadi saudara, bukan karena dosa-dosa itu mereka terpisah dari Allah. 不是因做这个罪，他们就脱离了神。 Tetapi karena mereka terpisah dari Allah, maka mereka melakukan dosa-dosa itu. 但是因为他们已经脱离了神，所以他们就犯罪作恶。 Atau di dalam bahasa lain Paulus di Roma pasal 3, semua manusia ada di bawah kuasa dosa. 就是像保罗说，在这个罗马3章23节，人人都犯了罪。 Jadi mulai 24 Paulus bicara ini loh yang kita lakukan sebagai manusia berdosa. 24节开始把这个罪性列表出来， Dan ada satu kalimat ironis dari Paulus. 就是这里有一句保罗所致的。 3 kali Paulus berkata begini, 3次他提到， Allah menyerahkan mereka. 上帝就任凭把他们交在罪中， Allah membiarkan mereka. 上帝任凭他们。 Saudara, 3 kali disebut itu. 3次提到 Manusia berbuat dosa, 人类犯罪， dalam murkanya Allah biarin deh. 上帝在愤怒当中就任凭他们。 Sepertinya Allah berkata begini, 好像是神这样说， oke, kalian manusia lebih suka berbuat dosa, 是你们人类喜欢犯罪， oke silakan kalian bebas teruskan, 请便， silakan nikmati. 请享受罪中之乐， Dan nanti kalian akan rasakan sendiri apa akibatnya. 你们以后就明白罪的后果。 Saudara, ketika Allah itu membiarkan Tang- manusia untuk berdosa, itu justru hukumannya. 当上帝任凭人犯罪作恶，这就是他自己所受的这些刑罚。 Jadi saudara jangan senang nih kalau kita berbuat dosa, lalu sepertinya Allah nggak lakukan apa-apa membalas saya, menghakimi saya. Lalu kita senang, oh Allah oke dengan dosa saya. 所以你们要小心，当你们在罪中之乐的时候，感受到神没有反对我，所以可能神赞成吧。 Kalau kita berbuat dosa dan Allah sepertinya diam, membiarkan, justru itulah murkanya, itulah hukumannya. 所以你们要明白，当你享受罪中之乐的时候，上帝没有刑罚你的时候，领到你的身上，所以你就更要小心，因为上帝可能在任凭你去作恶。 Maka ada seorang bapak gereja berkata begini, 所以有一个教会的献父这样说： kemarahan Allah yang terbesar adalah pada waktu Allah tampaknya tidak marah lagi ketika kita berbuat dosa. 上帝最大的愤怒，就是表现在当上帝的愤怒没有临到的时候。 3 kali di Roma 1 Paulus katakan apa? Allah membiarkan mereka, menyerahkan mereka. 所以保罗在罗马书第1章就说：神就任凭他们， Untuk supaya manusia rasakan ini loh akibatnya nanti. 让他们自己去享用，让他们自己去得到后果。 Nah setelah mulai ayat 24 Paulus bicara ini loh dosa-dosa manusia. 24节开始，保罗一一把它列表出来。 Dan itu dimulai dengan apa? 第一个是什么呢？ Dimulai dengan dosa seksual. 就是这个在情义上的罪恶。 Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 所以神任凭他们承受心里的情欲、性污秽的事，以致彼此玷入自己的圣体。 Saudara, kecemaran yang dimaksud di sini adalah kecemaran secara seksual. 这些的这个误会，就是在这个性犯罪里面， Terjadi pelanggaran seksual. 就是因为他们不照做合理的这些性犯关系。 Jadi saudara, dari berbagai perbuatan dosa, Paulus munculkan lebih dulu dosa seksual. 所以在所有的罪恶当中，保罗先把这个情义上的罪放在第一位， Lalu Paulus lebih spesifik. 以后呢，他就更细节的，
bicara satu macam dosa seksual, yaitu homoseksualitas. 就是在其中这个性行为的犯罪里面，其中之一就是提到同性恋， Itu ayat 26 dan 27. 就是第26、27节。 Dikatakan begini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. 26、27节，因此神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为女性的用处，男人也是如此，去了女人顺性的用处，欲火共心，彼此谈烂，男和男性可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。 Menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 他们本来是顺性的，但是现在他们变成逆性的。 Saudara, di zaman Paulus hidup, ungkapan wajar dan tak wajar dalam hal persetubuhan itu jelas dimengerti dalam konteks yang wajar adalah yang berlainan jenis, yang tidak wajar adalah yang sesama jenis. 所以保罗在这里清楚的指出，就是顺性的应该是男和女之间的关系，但是逆性的就是不合乎正理。 Jadi ketika Paulus mengatakan ini tidak wajar, ini tidak lazim bagi kita manusia, itu mau menunjukkan apa? Ini bukan praktek yang benar. 这是不合理的，不照着神的话决定的。 Nah, saudara perhatikan Paulus itu tidak menciptakan konsep baru loh. 保罗不是在创造新的这个条例， Paulus tidak mengeluarkan pendapat barunya tentang homoseksualitas. 他是对这个同性恋有一个新的观念。 Tetapi Paulus itu menyuarakan apa yang memang dipahami oleh orang-orang di zaman itu. 就是保罗就是在当时代的人所了解的，把它表达出来。 Yang wajar adalah yang heteroseksual, yang tidak wajar adalah yang homoseksual. 就是顺性的，就是男女之间的性行为；但是逆性的，就是男和男或者是女和女之间的性行为。 Selain itu, ungkapan wajar atau yang lazim atau yang alamiah atau bahasa Inggrisnya natural bagi Paulus itu berkaitan dengan ketetapan Allah di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. 所以在这里，保罗所提到的是顺性的，是合理的，就是按照婚姻的制度，就是上帝在这个创世纪里面所定的这个婚姻条例。 Di Kejadian pasal 1 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. 在这个创世纪第1章里面，上帝创造男，也是创造女。 Di Kejadian pasal 2 laki-laki dan perempuan itu disatukan dalam pernikahan. 所以男女在这个创世纪第2章里面就是联合成为在婚姻里面。 Yang namanya pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. 所以在婚姻的制度里面是一男一女的。 Maka hubungan seks dalam pernikahan adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 所以在这个性关系当中，就是男性跟女性的联合。 Paulus menunjukkan ini loh ketetapan Allah. 这就是上帝所制定的， Yang wajar, yang natural adalah yang sesuai dengan yang Allah tetapkan ini. 是合理的，是按神婚姻的制度来看。 Allah menetapkan bukan sembarangan kan. 上帝决定这个婚姻的制度不是随便的， Tentu untuk kebaikan manusia. 就是为了人类的好处。 Maka ketika menetapkan laki-laki dan perempuan dalam lembaga pernikahan, inilah desainnya dia. 所以上帝就创造了，并且设计了，就是这个婚姻是一男一女的联合， Ini yang wajar, ini yang lazim, ini yang alamiah. 这是合理的。 Kalau tidak alamiah, tidak wajar berarti apa? Enggak sesuai dengan ketetapan ini. 如果不是不合理的话，那就违背了这个婚姻的制度， Enggak sesuai dengan desain ini. 不按照上帝的计划。 Maka kalau kita bisa simpulkan begini saudara. 所以我们可以把它总结。 Ketika seseorang melibatkan diri di dalam praktek homoseksual yang tidak wajar itu, dia sesungguhnya sedang melawan ketetapan Allah. 所以当我们说同性恋者的行为，就表示说他是背逆神
Dia sesungguhnya sedang melawan desain dari Sang Pencipta. 他背逆神在这个婚姻的设立当中。 Dengan kata lain, saudara, orang-orang seperti ini menunjukkan pemberontakan terhadap dia. 换句话说，这些同性恋者他们是反对神。 Saudara ingat tadi saya katakan ayat 18 sampai 23 bicara ini loh keberdosaan manusia. 从18到23节就把它罪恶把它列表出来， Yang punya inti manusia nggak mengakui Allah dan memberontak. 就是人类反对神，不相信神。 Mulai 24 ditunjukkan ini loh akibat-akibat atau perbuatan-perbuatan dosanya. 所以人类离开神以后，他的行为就是这样堕落。 Akibat-akibat perbuatan dosa ini merupakan perwujudan dari yang akarnya ini. 就是人类犯罪的堕落的，就是的行为，就是因为他们离开神， Yaitu manusia nggak mau mengakui Allah, 人不承认上帝的， manusia nggak mau menerima kebenaran Allah, 也不愿意来接受上帝的真理。 manusia lebih suka menyembah apa yang mereka suka sembah. 他们是敬拜偶像， Maka akibatnya adalah perbuatan-perbuatan ini. 因此他们的后果就是这样的犯罪的行为。 Dan salah satu yang Paulus sebutkan adalah dosa homoseksualitas. 就是其中之一，就是这个同性恋。 Nah, saudara perhatikan ketika Paulus bicara dosa homoseksualitas, itu bukan berarti ini dosa ini lebih berat dari dosa yang lain. 保罗把这个同性恋放在第一个，不是说这个同性恋的罪比其他的罪还更大， Semua dosa sama di hadapan Tuhan. 因为所有的罪在上帝面前都一样的。 Tadi kita lihat daftarnya itu kan dimulai ayat 28 dan seterusnya. Masih banyak dosa lain yang disebut. 从28节开始，还有许许多多的罪恶行为， Semua itu tidak diperkenan oleh Tuhan. 所有的是上帝不喜欢的， Jadi bukan dosa homoseksualitas saja yang nggak diperkenan, semua tidak diperkenan. 所以不是单单同性恋不蒙神喜悦， Maka 其他 bukan 的罪也一样。 maka bukan berarti dosa homoseksual ini lebih dibenci dari yang lain. 也就是说，同性恋不是上帝最愤怒的。 Maka orang yang tidak melakukan dosa homoseksualitas tidak bisa berkata, oh saya lebih benar, lebih baik daripada orang yang homoseksual. 所以不是同性恋者，我们不能说我们自傲说啊，我比他们还更好， Kita nggak bisa menghakimi seperti itu. 我们也不能判断他， Karena Alkitab mengatakan semua kita berdosa. 因为圣经说我们人人都犯了罪。 Tapi kenapa Paulus itu pilihan pertama dosa seksual yang kemudian merucut kepada homoseksual? 所以为什么保罗把这个行为的罪恶，把这个同性恋放在首位呢？ Paulus memilih itu bukan karena ini dosa lebih berat dari yang lain. 不是说这个同性恋的罪所犯的罪是比其他的罪更大， Tetapi Paulus memilih ini sebagai contoh untuk menggambarkan ini loh. Yang paling jelas kalian lihat, akar dari dosa itu apa? Nggak mau menerima mengakui akan Allah, Sang Pencipta, dan ketetapan Allah dalam ciptaan. 所以保罗显明出来，这个同性恋就是的人，就是因为他们离弃神，他们反对神，不接受神的合法的合理的制度。 Jadi menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar itu adalah perwujudan kondisi manusia berdosa yang menggantikan kebenaran Allah dengan kebohongan. 所以他们从顺性的代替了逆性的，这样他们就是他们的表现，就是他们在反对神，背叛神所定的制度。 Dua ayat di Perjanjian Lama tadi saya sebutkan, 在旧约里面的两处圣经， dua-duanya negatif tentang homoseksualitas. 他们的看法就是对同性恋是一个负面的。 Dua ayat yang Paulus sebutkan sebelumnya di 1 Korintus 6 dan 1 Timotius 1, dua-duanya juga negatif tentang homoseksualitas. 保罗在这个哥林多前书以及在提摩太前书第1章里面，也是提到这个同性恋是一个不好的。 Dan Roma 1, 26, 27 juga negatif tentang homoseksualitas. 是负面的，在这个罗马书里面也是提到这个同性恋是从负面的角度来看。 Artinya begini saudara, kalau kita menerima akan kesaksian firman Tuhan, kitab suci, maka kita tidak mungkin tidak menyatakan bahwa homoseksualitas atau kelakuan homoseksualitas adalah satu dosa di mata Tuhan. 所以，当你接受圣经的真理以后，不可能你就是认为这个同性恋是对的，乃是上帝所不喜欢的。
Homoseksualitas adalah salah satu dosa dari berbagai dosa yang begitu banyak yang Paulus sebutkan di Roma 1. 就是这个同性恋是在这个所有罪恶的当中的其中之一。 Nah, saudara, kalau saya berhenti sampai di sini untuk khotbah saya, 如果我停到这里， ini bad news. 这就是坏的消息。 Ini kabar buruk untuk khususnya orang yang homoseks. 特别对这个同性恋者是一个不好的消息。 Tapi tadi saya katakan surat Roma punya inti yaitu good news. 但是我们已经提到罗马书最好的信息就是好的消息。 Saudara, memang di Roma 1 ini masalah homoseksualitas nggak dihubungkan dengan salib Kristus. 本来在这个第一章里面没有把这个罪恶跟这个十字架对立， Tetapi secara implisit hubungan itu ada. 但是在这个不直接的事上都已经有了一个联系。 Karena setelah Paulus bicara bad news, kabar buruk tentang kita manusia berdosa, maka mulai pasal 3 dan seterusnya Paulus bicara, ini loh good newsnya. 所以保罗在这个第一章到第三章里面，他列出了这些不好的消息的罪恶的行为里面。从第三章开始，他就把这个好消息就在这里。 Roma 1 memang tadi bicara murka Allah. 就是第一章谈到这个上帝的愤怒， Tapi nanti di Roma pasal 5 bicara kasih Allah. 但是罗马第5章里面就开始谈到上帝的大爱。 Allah membuktikan kasihnya dengan mengutus Yesus Kristus ketika kita ini masih berdosa. 上帝把这个爱表现出来，就是当我们还做罪人的时候，上帝就差派耶稣基督来到世界， Jadi tindakan ketidakbenaran manusia 就是人 akan dijawab dengan tindakan kebenaran dari Yesus 就 Kristus. 是人不义的行为，就是在这里跟神的所表达的、所裁判的行为是对立的。 Kalau kita mengerti alur pikir surat Roma ini, 如果我们明白这个罗马书的事项， maka ada dua implikasi pelajaran yang kita bisa tarik berkaitan dengan homoseksualitas. 所以我们就可以再次从这些题目当中，我们就可以谈到这个同性恋。 Yang pertama, 第一个， murka Allah untuk orang-orang yang melakukan hubungan homoseksualitas itu bukan kata akhir, bukan kata final. 所以上帝对这个对同性恋的愤怒，不是最后的结局， Karena Allah sesungguhnya mengasihi orang-orang seperti ini. 因为神特别怜爱这一个同性恋者。 Semua manusia baik yang homoseks maupun yang bukan itu berada di bawah murka Allah. 因为所有的人类，无论他是同性恋者或者他们是非同性恋者，都在上帝的愤怒当中。 Tetapi semua kita yang berdosa, baik yang homoseks maupun yang bukan homoseks, itu juga menjadi objek kasih Allah. 但是无论是这个同性恋者或者是非同性恋者，都是上帝的上帝所注意的事情。 Jikalau murka Allah itu bukan kata final, bukan kata terakhir, tetapi Allah itu mengasihi juga orang-orang homoseksualitas, maka berarti kita pun juga tidak boleh menghakimi orang homoseksual. 所以，如果这个上帝对这个同性恋，上帝没有说是最大的愤怒在他们身上，但是那就证明说，我们也应该怎么去接受这些犯罪的人。 Tidak boleh menghakimi seolah-olah wah mereka lebih berdosa, lebih buruk daripada yang lain. 我们不能议论或者是判断他所犯的罪是大罪。 Allah memang murka tetapi Allah juga mengasihi mereka. 上帝愤怒，但是上帝也爱他们。 Allah murka terhadap dosa mereka tetapi Allah mengasihi pribadi mereka. 上帝对他所犯的罪愤怒，但是对这个罪人，上帝却爱他。 Kita menolak dosa homoseksualitas itu tidak sama dengan kita menolak orang yang homoseksualitas. 我们拒绝这个同性恋的罪恶，不等于说我们拒绝这个同性恋者。 Maka kita perlu merangkul mereka untuk juga bisa menerima kasih Allah. 所以我们也要拥抱他们，用基督的爱去容纳他们。 Itu implikasi pertama. 这就是我们应该注意的第一件事。 Implikasi kedua, 第二样， surat Roma menunjukkan salib Kristus bukan hanya menyelamatkan. 罗马书这十字架并不是单单这个拯救， Tapi salib Kristus juga melepaskan manusia dari kuasa dosa. 但是十字架解释我们有能力来脱离这个罪恶。
Berarti manusia yang dalam cengkraman dosa apapun sanggup diselamatkan oleh Yesus Kristus. 所以说，无论人在怎样所有罪恶的控制之下，但是在十字架下，他都会被释放。 Maka tidak ada satu pribadi pun di dalam Yesus Kristus yang terikat mati, tertawan mati oleh dosa atau kebiasaan tertentu seolah-olah saya nggak bisa lepas nih. 所以一个人若在基督里面，他不能被这个一众的罪恶的行为所捆绑，不能出来。 Maka di dalam hal inilah kita bisa memberikan kekuatan dan penghiburan untuk orang-orang yang bergumul dengan dosa homoseksualitas ini. 所以我们就可以帮助他们在这个同性恋罪恶的这些迷惑当中的人。 Tidak sedikit dari mereka bergumul untuk lepas karena sulit. 他们不是说要怎么样去脱离这些罪恶是非常困难。 Sama seperti ada orang bergumul nggak bisa lepas dari minuman keras alkohol karena sulit. 正如人他是不能离开这个喝酒醉酒的这些行为。 Tetapi di dalam Roma pasal 6 itu dikatakan kita sanggup diubahkan di dalam Yesus Kristus. 但是在罗马书第6章清楚告诉我们，在基督耶稣里面，我们可以被改变。 Tapi bukan berarti perubahan itu langsung terjadi dan otomatis terjadi. 这并不是说是突然的、完全的改变。 Saya percaya ada kita mungkin yang punya dosa kebiasaan tertentu yang kita tahu sudah mulai kita bisa atasi tetapi kita jatuh lagi. Kita bisa atasi, kita jatuh lagi. Tetapi Tuhan tuh tolong untuk kita terus makin berubah, makin berubah. 可能我们承认我们犯了一种罪恶，我们从这个罪恶当中，我们已经站起来了，但是我们呢，又在软弱，又在跌倒，又在犯罪。 Karena adanya waktu dan proses yang panjang yang harus kita lewati. 因为我们需要有很长的时间，来有一个进度。 Tetapi kita terus berjuang kan untuk dalam ketidakberdayaan kita tetap berjuang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau taat, Tuhan saya mau lebih hidup benar nih. 所以在这个无能为力的时候，我们就说更加的信靠神的神啊，我愿意顺服你，求你帮助。 Maka di dalam hal ini untuk orang-orang yang bergumul dengan dosa homoseksualitas ada perjuangan bagi mereka. 所以，如果一个人跌在这个同性恋的这个罪恶当中，他们可以脱离。 Tetapi dalam perjuangan itu jangan kemudian menjadi alasan, oh saya oke untuk melakukan hubungan seks secara homoseksual. 但是不是说因为上帝可以容纳你，所以你就可以随便的继续下去沉沦在这个同性恋当中。 Saudara, ketika kita bicara tentang homoseksualitas, 当我们提到这个同性恋， kalau saudara ditanya siapa orang yang saudara akan sangat percayai bicara dosa ini, 如果你在这个罪恶当中，你就是先看到谁是你可以值得信任的人。 saya percaya kita akan lebih mempercayai orang yang betul-betul mengalami pergumulan dengan dosa homoseks daripada orang yang nggak punya pergumulan itu. 我相信那些被信任的，应该是他们已经从这个同性恋当中出来，他们可以帮助其他的。 Saudara, saya mengenal dan mengetahui dan juga membaca beberapa buku dari orang-orang yang sadar dia punya kecenderungan dan kecondongan dan pergumulan homoseksualitas, tetapi dia anak Tuhan dan dalam status sebagai anak Tuhan, dia tahu ini dosa dan tidak diperkenan, maka dia berjuang seumur hidup untuk sesuai dengan aturan Tuhan itu. 所以我从一些书里面我知道，有一些是基督徒，他们上帝的儿女，他们落在这个同性恋的罪恶当中，但是他怎样跟这个罪恶一直在这个混乱当中，他一步一步的长进，照着上帝的话去遵行。 Saya tidak punya kecondongan homoseksualitas, saya gampang sekali bicara homoseksualitas. 因为我没有落在这个同性恋罪恶当中，所以我就很容易的讲决。 Saya bisa berbicara sebagai orang di luar melihat dosa 因为 itu. 我是从外面的角度来看在里面犯罪的人， Tapi saya punya teman dan saya tahu orang yang ada di dalamnya. 但是我认识了一个朋友，他是基督徒，他已经曾经落在这个同性恋的罪恶当中， Seorang Kristen yang baik. 是一个很好的基督徒。 Dia tahu Alkitab itu jelas bicara dosa homoseksualitas. 他很清楚知道圣经当中指出同性恋是一个罪恶， Dia tahu dia punya pergumulan karena kecondongan itu. 他非常的混乱，就是因为他是倾向于这个同性恋的罪。 Apa yang mereka lakukan? 他到底怎么样做呢？ Mereka memilih untuk pertama tidak menikah. 所以他就决定，就是第一个不结婚。
baik tidak menikah dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. 不但不跟这个异性的结婚，也是同性的也不去， Karena baik dengan lawan jenis mereka tahu mereka ada pergumulan. 他对这个异性的方面，他有些的比活。 Kalau dengan sesama jenis berarti itu dosa di mata Tuhan. 如果他是倾向于同性的话，同性恋的话，那这是罪恶， Maka mereka memutuskan selibat, tidak menikah. 所以他们就决定我不结婚。 Yang kedua, 第二样， mereka memutuskan untuk hidup kudus. 他们决定过做一个圣洁的生活。 Mereka memutuskan bukan karena saya punya kecondongan ini, maka saya berarti bebas untuk boleh melampiaskan hawa nafsu seksual saya dengan orang-orang yang homoseks. 并不是说因为我没有这个结婚的话，那所以可以就跟这些同性恋的人可以来犯罪作恶。 Saya mengenal ada orang-orang seperti ini. 我也认识这样的人， Saya mengenal ada penulis buku yang menulis tentang homoseksualitas adalah orang-orang seperti ini. 我也认识一些写了几本书有关同性恋的人， Dan saya sangat respect dengan mereka. 我非常的赞同。 Mungkin boleh dikatakan mereka lah yang berhak ngomongin tentang topik homoseksualitas. 因为他们最有资格来谈论这个同性恋， Tapi inti dari mereka jelas sekali. 但是他们的重心点很清楚。 Salib Kristus itulah jawaban definitif dari Allah untuk permasalahan dosa manusia, termasuk dosa homoseksual. 很清楚的指出，只有十字架是上帝拯救的方法， Kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang memahami ini. 让我们可以深入的了解。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. 主啊，我们感谢你，今天我们可以默想你的话。 Secara khusus kami mengerti akan adanya isu tentang homoseksualitas. 我们已经明白了，有人就是落在这个同性恋的罪恶， Di mana semakin banyak orang termasuk sebagian orang Kristen yang berusaha untuk melawan kebenaran firman Tuhan. 有很多人，包括这个基督徒，他们正在反对这个圣经里面的真理。 Mereka berjuang untuk supaya homoseksualitas dan pernikahan sesama jenis itu dibenarkan. 他们希望这个同性恋在教会里面被合法的决定。 Tetapi dari kesaksian kitab suci tidak mungkin kami menyetujui akan hal itu. 但是从圣经的角度，我们是不能赞同， Karena firman-Mu jelas sekali. 因为圣经的话很清楚的。 Tetapi kami jujur Tuhan, kami tidak sepenuhnya mengerti pergumulan orang-orang yang berada dalam keadaan homoseksual ini. 但是主啊，我们实在的，我们不能体会，不能深入的了解那些落在同性恋当中的人。 Oleh sebab itu tidak seharusnya kami memberikan penghakiman yang begitu berat dan begitu berlebihan untuk orang-orang seperti itu. 所以我们不能去判断或者是论断那些同性恋者， Karena dosa homoseksualitas bukan lebih buruk daripada dosa-dosa lain. 因为同性恋所犯的罪不比其他的罪更大。 Kami semua berdosa. 我们所有的都是犯的罪， Kami semua punya kelemahan. 我们每一个人都有软弱。 Kami menghargai beberapa rekan yang kami tahu yang bergumul dengan masalah homoseksualitas. 我们也感谢那些已经对这个同性恋他们有从这个挣扎当中出来的人， Mereka berjuang seumur hidup untuk tetap taat pada kebenaran firman. 他们愿意站在真理上来顺服神的真理， Mereka memutuskan untuk tidak menikah 他们决定不结婚， dan mereka memutuskan untuk tidak melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dalam hubungan homoseksualitas. 所以他们已经决定了不逆性的，但是他们也要顺性的。 Dan mereka terus berjuang memohon Tuhan menolong mereka. 他们继续不断的求神来帮助他们。 Dan kami bersyukur kami melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perubahan yang nyata itu. 我们也感谢神，因为有很多的人已经脱离了，已经改变了。 Dan itu membuktikan memang karya Kristus di kayu salib itulah jawaban Tuhan untuk permasalahan dosa manusia. 这证明了，就是在基督在十字架里面，他们可以决解他们所有的罪。 Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. 主啊，我们实在满心感谢你。
Dan kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. 我们也感谢你，我们可以默想这个道理。 Jadikan kami orang-orang yang selalu bersandar beranugerah Tuhan karena kami semua adalah orang berdosa. 让我们都愿意靠着神的恩典，因为我们都是犯了罪。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉告耶稣的名祷告， Amin. 阿门。